Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru, Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, kata Johari. Berita penuh, Kuala Lumpur, Yang di-Pertua Dewan Negara iaitu Tan Sri Johari Abdul mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10.5 Perlembagaan Bersatu adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, Perlembagaan Bersatu telah menafikan hak 5 ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana yang termaktub mengikut Perlembagaan Persekutuan, peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada 5 ahli parlimen berkenaan. Perkara itu terkandung dalam surat yang di-Pertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIP Bersatu Datuk Seri Roral Kiandi pada Selasa lalu bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis pemakluman kekosongan kerusi 5 ahli parlimen menurut perkara 49(e Perlembagaan Persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah terhenti. Salinan surat itu juga turut ditujukan kepada 5 ahli parlimen berkaitan iaitu Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang, Zahari Kecil, Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Talib, Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Zulkafli Hanafi, Tanjung Karang. Berkenaan dengan surat permohonan oleh Bersatu kepada ke-5 ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat, saya mendapati sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tiada berlakunya kosongan kerusi di bawah perkara 49(e)(1), perkara 49(e)(1) Perlembagaan Persekutuan, kata Johari menerusi surat berkenaan. Dalam mempertimbangkan notis Ronald itu, Johari berkata beliau merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK menimbang rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR 7 tahun 2022 penyata JKPK. Katanya, ini termasuk penyata rasmi yang bertarikh 11 April 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan penyata rasmi bertarikh 27 dan 28 Julai 2022 mengenai rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu, katanya. Beliau menambah, saya mendapati daripada dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49(e) Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang. Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia juga merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan, kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertaktub kepada Perlembagaan Persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut satu surat yang berasingan, Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah. Susulan ahli parlimen berkenaan iaitu Datuk Dr. Suhadli Abdul Rahman telah membawa tindakan terhadap Bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari bharian.com.my bertarikh 11 Julai 2024 bertajuk Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, kata Johari. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita terkini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal. Lepas tu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Hari ini muncul semula
cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024. Diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya. Keluarga Altan Tuya mohon kuat kuasa penghakiman RM 5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altan Tuya Saribu memohon penghakiman sebanyak 5 juta ringgit Malaysia dikuatkuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan 2 lagi bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas. Dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas, keluarga itu meminta Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah Seksyen 33.1 Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi, jumlah terakhir sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh Hakim Perbicaraan Wazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh afidavit yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaur Deo. Sanjit berkata kerajaan memfailkan afidavit awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan Razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjit berkata ibu bapa Altan Tuya, Saribu Setev dan Altan Setet Seg Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan dan Razak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altan Tuya telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu, keluarga Altan Tuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altan Tuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubhat dengan Azilah dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan imigresen di Australia pada tahun lepas kini menetap di Canberra dan Azilah banduan akhir di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Wazir berkata beliau terpaksa menunggu inferens bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau membayar saksi dalam prosiding saman itu. Wazir berkata Sirul dan Azira juga mengaku pada beberapa pegawai polis bahawa mereka telah menyebabkan kematian Altan Tuya dengan menembaknya menggunakan senjata api, kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan gas tentera. Beliau berkata, kelakuan Razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inferens yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut. Katanya, Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Altan Tuya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman. Bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri tahu.
bekas orang dia sendiri, orang kanan dia sendiri. Saman bersatu. Nah, inikah kehebatan bersatu? Suhaili menyaman bersatu dan mohon pengisytiharan bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah. Ahli Parlimen Labuan ini telah memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut pengisytiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi Tuan Feroz Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahya sebagai defendant. Nasib baik bukan Muhyiddin Yassin. Ialah apa kena mengena dengan Muhyiddin Yassin pula kan. Pernyataan tuntutan Suhaili itu beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 Lembaga Berdisiplin Bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1 F dalam perlembagaan parti. Beliau berkata, surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akhbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin itu secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023. Susulan daripada itu, Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui Setiausaha Agung Bersatu sendiri Hamzah Zainuddin di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya, Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan, katanya dalam kenyataan itu. Jadi ini pening kepala sudah ni. Jadi yang penting memang rasanya Suhaili ini memang sudah hilang sabar dan sekarang dia betul-betul saman. Dia betul-betul saman bersatu. Kali ini memang betul dia marah lah. Okey, jadi inilah kehebatan bersatu, kena saman oleh ahli sendiri, bekas ahli sendiri. Dulu ahli, sekarang bekas lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. Satu Malaysia tahulah siapakah manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu dia pergilah minta derma, minta tolong supaya dia dapat bayar saman. Siapa dia? Saya bagi clue sikit lah. Dianya bekas UMNO. Lepas tu tiba-tiba sekarang
Entah apa kejadiannya, dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO. Siapa dia? Papagomo lah, siapa lagi? Papagomo sekarang nih memang bermasalah besar. Dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara. Dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara 3 tahun maksimum. Dia boleh dipenjara 3 tahun. Kesian Papagomo. Kalau Papagomo yang sekarang nih 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Papagomo. Muda lagi rupanya manusia nih, baru 41 tahun. Saya nih dah dekat 50 tahun. Wah, rupanya muda lagi Papagomo nih. Papagomo tidak fikir panjang kan tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun, dia sudah ada rekod jenayah sebagai banduan. Papagomo memang dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum atau denda RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Silap-silap sudahlah kena penjara 3 tahun, kena denda lagi RM5.000. Kenapa? Karena Papagomo telah didakwa dengan dakwaan apa? Papagomo telah menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermart dan N Superstore Sdn Bhd terhadap Sultan Ibrahim, yang menghadap Sultan Ibrahim. Kita tahu ceritanya. Dulu ada satu isu itu jadi isu yang panas, isu yang menjadi akhirnya sangat-sangat panas. Akhirnya yang di Pertuan Agong campur rasanya di Pertuan Agong terpaksa untuk dirayu oleh pemilik KK Supermart and Superstore Sdn Bhd ini untuk dia minta ampun, merafak sembah minta ampun. Yalah, takkanlah pemilik KK Supermart ni jumpa dia Wang pula, takkan dia jumpa Papagomo pula, mestilah dia minta ampun, minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia, iaitu di Pertuan Agong. Jadi kerana itu dia itu Papagomo didakwa menerbitkan kenyataan yang bersifat menghasut. Hairan jugalah, Papagomo kena. Lepas tu siapa lagi? Che Gubrad pun kena. Siapa lagi? Entahlah siapa lagi lepas ni. Jadi anda rasa adakah Papagomo akan menang atau kalah? Kalau dia menang, macam mana dia boleh menang? Kalau dia kalah, kenapa dia kalah? Kalau dia kalah, yalah, kalau dia kalah dan kena denda RM5.000, mungkin Papagomo hanya senyum-senyum je, senangnya RM5.000. Tapi kalau kena penjara, ambil kau akan jadi ada rekod jenayah sebagai banduan. Mungkin banduan Papagomo jadi banduan apa tu? Banduan hebat VIP. Dapat makan roti percuma. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Apa pula perkembangan terkini untuk Che Gubrad yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat pelbagai cara untuk diperkenalkan. Okey, jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia, tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut. Dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang, paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah. Tapi apa boleh buat? Itulah realiti dia. Ini perkembangan terbaru untuk kes hasutan Che Gubrad 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Facebook.
paling hebat lah, ini pengenalan paling hebat. Sudahlah, kalau diperkenalkan Che Gubard yang didakwa di mahkamah kerana menghasut, paling hebat lagi, tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agung. Waduh, macam mana lah ada manusia begini nih. Tapi masih belum ada keputusan. Cuma pada 26 November ini kita dengarlah perbicaraan kes Badrul Hisham atau Che Gubard yang berdepan pertuduhan telah menghasut yang akan merosakkan nama baik siapa? Yang di Pertuan Agung. Hairan jugalah, sejak kebelakangan ni banyak sungguh manusia di Malaysia ni yang memang seolah-olah sudah lupa. Sudah lupa bahawa kita menganggap raja-raja kita ni berdaulat. Tapi sekarang bukan main lagi. Siap ada kena dakwa hasutan, menghasut di Pertuan Agung lagi di mahkamah. Siapa dia? Che Gubard yang menghasut di Pertuan Agung, yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di Pertuan Agung. Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Seksyen pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Che Gubard kalahkan mahkamah? Bolehkah Che Gubard menang dalam kes satu sultan ini? Ingat, yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dihasut yang di Pertuan Agung. Jadi yang hakim nanti ini, Hakim Siti Aminah Ghazali, menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Jadi apakah yang dia bakal hadapi Badrul Hisham, Che Gubard sekarang 45 tahun ini disiasat apa itu menghasut lepas mengikut perenggan, boleh dihukum di bawah Seksyen 4/1 akta yang sama, yaitu Akta Hasutan 1948, yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun. 3 tahun. Maksimum penjara 3 tahun atau denda RM5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bertambah lagi lah koleksi nanti. Beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah. Dua nih. Fitnah, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agung. Jadi dia boleh, untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah nasib Che Gubard ini? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. Masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang, bukan orang biasa. Ini yang kita junjung tinggi nih, raja kita, apalagi yang di Pertuan Agung pula tuh. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, adakah Che Gubard ini akan masuk penjara atau tidak. Kita tengoklah nanti. Bye.